kita selalu duk dengar nama kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit dan sebagainya. Tapi, awak tahu tak, negara dan kerajaan ni sebenarnya dua benda yang sama je. Cuma zaman dulu kita panggil kerajaan dan sekarang ni kita panggil dia negara. Tapi kan, macam mana orang zaman dulu dia tentukan sempadan antara kerajaan? Bertemu lagi kita dalam rancangan SPM Pro Plus. Episod kali ini kita akan bincangkan mengenai bab 1 tingkatan 4 iaitu warisan negara bangsa, khususnya mengenai ciri-ciri kerajaan alam Melayu. Hanya ada 4 saja ciri-ciri kerajaan alam Melayu ni, iaitu raja, rakyat, undang-undang dan wilayah pengaruh. Kalau you all nak tahu, raja ni sebenarnya sebagai seorang ketua kerajaan dan raja akan memberikan perlindungan keselamatan kepada rakyat. Sebagai balasan rakyat pula, mestilah tunjukkan taat yang setia kepada raja dan tidak menderhaka. Contohnya, sebagai bukti, rakyat waktu kerajaan Sriwijaya dulu, rakyat diorang ni melakukan satu upacara kesetiaan dengan cara minum air sumpah untuk tunjukkan setianya mereka kepada Raja Sriwijaya. Dan kesannya, kita boleh tengok pada wilayah pengaruh sesebuah kerajaan. Wilayah pengaruh ni adalah kawasan yang rakyat mengakui pemerintahan seorang raja. Contohnya, kita tengok pada peta Sriwijaya, semua kawasan dekat sini ni, penduduk mereka ni setia kepada Raja Sriwijaya. Itulah cara macam mana orang zaman dulu tentukan sempadan mereka. Dari segi undang-undang pula, memang perlu ada bagi setiap negara, kerajaan atau mana-mana organisasi dalam dunia ni. Kita tak payah tengok jauh. Awak tengok sendiri pada rumah awak kan, mesti ada undang-undang, betul? Persoalannya, kenapa perlu ada undang-undang? Undang-undang ni sebenarnya dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan sesebuah negara. Semestinya untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan sesebuah kerajaan, undang-undang juga penting sebagai panduan kerajaan yang memerintah. Next, kita nak tengok pula wilayah pengaruh. Ia adalah satu kawasan yang rakyat memperakui atau terima pemerintahan seorang raja. Saya dah cerita pasal konsep negara bangsa alam Melayu. Tak lengkap sesi kita ni kalau kita tak buat soalan. Saya yakin semua pelajar ni dah faham. Bila kita dah faham, senanglah sikit kita nak jawab soalan kan? Jom kita tengok soalan yang panas dalam exam. Soalannya berbunyi, terangkan ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. 6 markah bang. Baik, kalau awak dapat soalan macam ni, ingat ada 2 langkah yang mudah, iaitu yang pertama, kenal pasti kata tugas. Terangkan. Kalau ada perkataan terangkan, bagi fakta, bagi huraian. Yang kedua pula, kenal pasti kehendak soalan. Apa sebenarnya yang soalan ni nak? Tengoklah betul-betul ciri-ciri negara bangsa. Benda paling penting, pastikan tulis dalam ayat yang lengkap. Tak dibenarkan tulis dalam point form tau. Nanti hilang markah. Okey, jom kita menjawab soalan. Pastikan mulakan dengan menulis pangkal ayat, iaitu intro dia. Contoh dia macam ni. Ciri-ciri negara bangsa alam Melayu yang pertama ialah, nampak tak? Mesti ada pangkal ayat Okey, jom kita sambung balik. Raja yang merupakan tonggak utama kerajaan. Okey? Dah boleh dapat 2 markah tau, iaitu yang pertama awak cerita pasal raja, 1 markah, dan yang kedua awak nyatakan tugas raja tonggak utama. Dapat lagi 1 markah. Mudah kan? Okey, jom kita sambung pula. Ciri yang kedua iaitu rakyat. Rakyat mesti memberikan taat yang setia kepada seorang raja. Tulis macam ni dapat lagi 2 markah. Rakyat setia. Senang kan? Seterusnya pula. Okey, yang ni pun penting Benda yang penting iaitu adanya penanda wacana. Macam contoh seterusnya. Ialah wilayah pengaruh, satu fakta, iaitu satu kawasan yang rakyat menerima pemerintahan seorang raja. Okey, kita tambah lagi 2 markah. Sekarang ni kita dah ada 6 markah dan tambah 1 fakta lagi sebagai backup. Kalau ada bahagian mana-mana isi yang kita terkurang, ingat, bagi lebih tak apa, jangan kurang. Okey, jom. Ciri yang terakhir ialah undang-undang. Undang-undang tersebut menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Yang tu pun dah dapat 2 markah. Tapi ingat, walaupun kita dah kumpul 8 markah, tetap maksimum kita akan dapat 6. Okey? Baik. Cara nak hafal topik ni senang je bang. Ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ada 4. Raja, rakyat, undang-undang dan wilayah pengaruh. Cikgu ada 1 kaedah yang senang untuk awak.
Tip Pro Plus untuk episod kali ni. Awak kena ingat rupa. Ingat baik-baik, rupa. Tetapi mesti ramai tertanya-tanyakan, rupa tu apa? Mari sini saya cerita sikit. R adalah raja ataupun rakyat. U adalah undang-undang. P lebih kepada wilayah pengaruh. Dan lagi satu cara mudah nak hafal topik ni adalah cuba awak kaitkan dengan negara kita. Ingat tak saya cakap dekat awak waktu awal-awal kita berjumpa tadi? Negara dengan kerajaan ni benda yang sama. So maksudnya kalau soalan minta ciri-ciri kerajaan, bermaksud soalan pun tanya ciri-ciri negara. Ciri-ciri negara ni pun sama, ada 4. Yang pertama ada raja. Yang kedua ada rakyat. Siapa? Kita lah. Kan rakyat. Dan yang ketiga ada undang-undang. Bang, negara mana yang tak ada undang-undang bang? Bagi tahu saya nak pergi sana bang. Dan yang keempat adanya wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh ni awak kena faham. Dia adalah kawasan sesebuah negara. Macam contoh negara kita Malaysia, terutamanya dekat Semenanjung. Kalau sebelah utara kita bersempadan dengan Thailand. Itu wilayah pengaruh kita. Tetapi kalau di sebelah selatan pula, kita bersempadan dengan Singapura. So, that's a wilayah pengaruh. Simple kan nak tahu topik ni? Alright, settle dah kita. Jumpa lagi pada episod seterusnya. Kemah boh. Tonton SPM Pro Plus di Astro Tutor TV secara on demand atau stream di Astro Go. Juga layari up.com.my untuk mengulang kaji menggunakan nota-nota, soalan-soalan latihan dan kuis. SPM like a pro.